Jika kau pikirkan kau boleh. Halo. Oke, kita bersama lagi rakan-rakan guru dan juga kepada semua pelajar. Selamat berjumpa semula dalam sesi saya di channel Monotos BM SPM. Hari ini saya akan berkongsi kepada Anda cara mudah menjawab karangan respon terhad bahagian A. Dan masa pelajar menjawab soalan ini hanya 30 minit sahaja. Ya, saya ulang balik, 30 menit sahaja dan markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 30 markah. Okey. Jadi sila setia bersama saya sampai ke penghujung sesi ini. Okey, kita teruskan. Baiklah semua pelajar. Satu hal yang sangat penting yang Anda perlu laksanakan ialah memastikan aspek tema dalam DSKP perlu dikuasai oleh setiap murid. Ada 18 tema yang Anda perlu kuasai. Pertama, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan estetika. Yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Okey, tema yang keenam, sains, teknologi, inovasi. Ketujuh, alam sekitar, teknologi hijau. Kelapan, pertanian, ya, penternakan, perikanan. Okey, kesembilan, ekonomi, keusahawanan dan juga pengurusan kewangan. Tema yang ke-10, pelancongan. 11, sejarah dan warisan. 12, sukan dan rekreasi. 13, perindustrian. Keempat, pendidikan. Ke-15, bahasa dan kesusasteraan. Dan ke-16 ialah tentang kerjaya. Manakala 17, integriti. Dan tema yang ke-18 ialah pentadbiran dan politik. Jadi berapa tema semua yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar? Ada 18 tema. 18 tema ini bukan sedikit, banyak. Itu sebabnya para pelajar mesti menguasai setiap tema ini. Melalui apa? Melalui daya pembacaan Anda. Melalui daya pembacaan Anda yang rakus, itu yang akan memberikan merit kepada Anda untuk menjawab soalan. Kita dengar musik dulu. Okey. Mana musiknya? Tak ada ya? Kita apa tak apa. Okey. Oh, ada juga. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Yes. Okey. Baiklah. Nah, hari ini apa yang saya akan kongsikan kepada Anda sangat penting. Ya, semua pelajar, sila bersedia dengan pen Anda, sila bersedia dengan kertas Anda untuk kamu nak mencatat. Ya. Baik. Saya nak sentuh tema yang kelima yang terdapat dalam DSKP, iaitu tema tentang patriotisme. Okay? Nah, Anda akan diberikan satu soalan dalam bahagian A, satu sahaja dan wajib kamu jawab. Okey, kenal pasti betul-betul maklumat yang terdapat dalam bahan ini. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan patriotisme dalam jiwa masyarakat. Berkaitan dengan apa? Patriotisme, tema yang kelima dalam DSKP. Apa kehendak soalan? Huraikan pendapat Anda tentang semangat patriotik. Okey. Dan berapa kepanjangan huraian Anda? Hanya 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey? Ingat ya adik-adik, 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Okey. Nah, bagaimana kamu nak menjawab soalan ini dalam tempo 30 minit sahaja? Pertama sekali, para pelajar mesti kenal pasti tema. Kan tadi cikgu dah cakap, temanya ialah tentang semangat patriotik. Jadi, daripada tema ini, para pelajar kena tengok maklumat yang terdapat dalam setiap bahan. Okey, kedua yang mesti kamu buat, analisis setiap maklumat yang terdapat dalam bahan. Okey, analisis setiap maklumat. Dan yang kedua, hurai
setiap maklumat yang diberikan. Oke, kamu kena hurai setiap maklumat yang diberikan dalam bahan. Oke, jom kita tengok satu-satu. Analisis setiap maklumat. Oke, kita tengok yang ni ya. Oke, kita tengok yang ini. Oke, cikgu cari dulu pen saya ya. Oke, ada sudah pen. Nah, sekarang kita tengok. Dalam bahan yang pertama, ada satu maklumat yaitu nih. Individu dan masyarakat akan berpecah belah kerana saling mementingkan diri sendiri. Nah, ini maklumat yang paling penting. Yang kedua, maklumat yang kedua yang perlu kamu huraikan ialah nih. Diberikan dalam bentuk lirik lagu. Putra-putri negara jaya, bersatu berpadu tenaga, padamu harapannya bangsa, seandai cita-cita. Nah, kalau pertama tadi kita lihat kesannya, kesan. Tulis dulu. Kesan. Okey, kesan. Dan yang kedua ialah peranan siapa? Peranan generasi muda. Apa peranan generasi muda kepada negara? Okey. Dan bahan yang ketiga ini ialah tentang pertandingan mencipta poster kah, hari kemerdekaan kah. Ini ialah contoh yang boleh diambil oleh para pelajar. Okey, dalam huraian tersebut. Jadi ada tiga bahan yang diberikan dan pelajar kena hurai. Sama ada dua bahan yang dihurai dengan jelas dan mantap. Okey? Boleh semua ya? Okey. Baik. Cikgu akan terangkan kepada anda bagaimana anda nak memulakan pendahuluan. Pendahuluan yang mudah. Nah, setiap rakyat perlu memiliki, ulang balik ini ya, semangat patriotik yang kental dalam jiwa setiap masa. Sekiranya tidak ada semangat patriotik, maka pelbagai kesan akan timbul. Justru, semangat patriotik ini wajar disuburkan. Dan apakah langkah pragmatik yang perlu dilaksanakan untuk menyuburkan semangat patriotik dalam sanubari rakyat Malaysia? Okey, ini antara cara yang boleh anda lakukan untuk menjawab bahagian pendahuluan. Okey, boleh semua ya? Baik. Dan untuk pendahuluan ini tidak perlu panjang-panjang, memadai 3 ayat sahaja. Okey, 3 ayat sahaja tu dah cukup dah. Okey, kemudian bagaimana para pelajar menghurai isi? Okey, menghurai isi. Dengar betul-betul. Dalam huraian kamu tu adik-adik, para pelajar, mesti mula dengan ayat topik. Ayat topik. Ataupun ayat judul. Ataupun ayat idea. Okey, dalam bahan tadi tu, kan tadi kita sudah bincang, masyarakat akan berpecah belah kalau tidak ada perpaduan. Kalau tidak ada semangat patriotik. Kalau tidak ada semangat patriotik, masyarakat akan berpecah belah. Terdapat dalam bahan. Okey. Dan selepas itu, apa yang anda perlu buat? Anda pun mesti beri huraian. Mengapa anda berkata demikian? Mementingkan diri sendiri dan melupakan tanggungjawab terhadap negara. Itu akan menyebabkan masyarakat akan berpecah belah. Kemudian, para pelajar berilah ayat contoh. Ayat contoh ini sangat penting. Okey? Ayat contoh ini sangat penting. Okey, kebanyakan generasi muda beranggapan tanggungjawab menjaga negara hanya terletak atas bahu para pemimpin sahaja. Itu tak betul. Jadi mesti berikan ayat contoh yang tepat. Dan contoh ini terdapat dalam bahan. Terdapat dalam bahan. Okey, ayat kesannya, okey, perasaan cinta akan negara akan berkurangan menyebabkan negara mudah dikuasai oleh kuasa asing.
Okey, ayat penegas, adik-adik, ayat penegas, perpecahan akan berlaku dalam kalangan masyarakat sekiranya semangat patriotik tidak disuburkan. Jadi, dalam ayat ataupun isi yang pertama itu, mesti ada, cikgu ulang balik ya, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, dan ayat penegas. Okey, jelas semua? Sekarang kita teruskan untuk isi yang kedua. Okey, isi yang kedua ialah, kan tadi tu yang terdapat dalam lirik lagu tu. Putra putri negara jaya. Okey, ni ayat topiknya apa? Golongan remaja hendaklah bersatu tenaga dan bersentiasa berbakti kepada negara. Kemudian Anda perlu huraikan. Mereka hendaklah bertindak berani, cekal dan gagah menjaga negara. Semuanya ini terdapat dalam bahan tu, dalam lirik lagu tersebut. Kemudian, berilah ayat contoh. Melibatkan diri dalam sambutan bulan kebangsaan, hari kemerdekaan, dan hari pembentukan Malaysia. Yang ini semuanya ni adik-adik terdapat dalam bahan yang gambar tadi tu. Dan boleh tak terima contoh yang lain? Boleh, tak ada masalah. Mengikuti pertandingan melukis poster tentang hari kebangsaan ke, pertandingan menulis esei tentang hari kebangsaan kan, dan pelbagai lagi yang sesuai dengan sambutan hari kebangsaan. Kemudian, daripada ayat contoh tu, berilah ayat kesan. Ayat kesan. Semangat patriotik akan terpahat dalam sanubari golongan remaja. Dan akhir sekali para pelajar, berilah ayat penegas. Mudah kan? Semangat kerjasama yang jitu bagai aur dengan tebing dapat menzahirkan perasaan cinta terhadap negara. Okay. Boleh ya semuanya? Okey, jadi ada dua isi yang perlu dihurai dengan jelas dan mantap oleh setiap pelajar. Dan bagaimana Anda nak menutup ataupun membina perenggan kesimpulan? Ada dua perkara. Mesti ada ayat cadangan dan juga ayat harapan. Ingat ya adik-adik? Mesti ada ayat cadangan dan juga ayat harapan. Ayat cadangannya, semangat patriotik wajar dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Ini penting. Dan yang kedua, apa harapan Anda? Melalui cara ini, kemerdekaan negara akan sentiasa terpelihara dan masyarakat hidup sebagai bangsa yang bermaruah. Okey. Jadi kalau Anda boleh membina penutup seperti ini, pada khidmat cikgu tidak ada masalah untuk Anda menulis karangan. Ya, dengan cukup cemerlang. Okey, sekarang kita akan lihat dan cikgu akan bedah karangan pelajar. Mudah-mudahan ini boleh membantu Anda. Okey, kita tengok ya, pendahuluan. Okey, pendahuluan bagi karangan ini. Kita tengok pendahuluannya ya. Oh, wow. Kita tengok pendahuluannya adik-adik yang saya kasihi. Okey, kita tengok ya. Nah, pada era globalisasi ini, semangat patriotik semakin dipandang sepi oleh masyarakat. Okey, dia sentuh tentang semangat patriotisme. Patriotisme tidak seharusnya dipandang sepi oleh rakyat sehingga rasa kesetiaan kepada negara sekadar ungkapan dan tanggungjawab yang hanya terletak di atas bahu pemimpin lapisan pertama, iaitu Perdana Menteri. Semangat patriotik banyak memberi manfaat kepada kita. Nah, daripada berdasarkan perenggan pendahuluan ini, apakah kekuatan dan kelemahan pelajar? Kekuatannya ialah pelajar dapat menyentuh tema, iaitu semangat patriotik. Dan kelemahan bahagian ini ialah dari aspek kesalahan bahasa tu di atas, sepatutnya atas sahajalah. Okey. Dan pelajar terus memberi contoh. So di bahagian pendahuluan ini para pelajar yang saya kasihi, semestinya tidak perlulah Anda beri contoh dulu. Kalau di bahagian pendahuluan, memadai Anda memberikan penjelasan tentang isu dan huraian tentang isu dan apa kehendak soalan. Itu sahaja di bahagian pendahuluan. Okey, tetapi pendahuluan ini pada khidmat saya
masih lagi menyentuh tentang isu, ya. Masih lagi menyentuh. Oke, kita tengok macam mana huraian bahagian isi. Oke, huraian isinya. Oke, kita tengok ya. Oke. Dapat menyemai diri untuk menyintai negara kita yang tercinta, Malaysia. Wah, jadi adik-adik semua, kita tengok yang ini. Ini ialah idea sendiri. Okey, idea sendiri. Tidak maklumat yang terdapat dalam bahan itu murid ini tak gunakan. Murid ini hanya gunakan idea sendiri. Tetapi masih lagi berkaitan dengan tema. Ya. Baik. Kemudian isi yang kedua. Isi yang kedua ini berkaitan dengan pelajar, ya. Berkaitan dengan pelajar kan tadi itu isinya tu berkaitan dengan generasi muda. Okey, bolehlah diterima, ya. Okey. Cuma di sini huraiannya ialah perlu didikan di peringkat sekolah sejak kecil lagi. Wah, oleh siapa? Oleh ibu bapa. Okey, jadi huraian ini pun para pelajar, okey, masih berkaitan dengan tema karangan. Cuma pelajar tidak ambil maklumat yang terdapat dalam bahan. Ya. Pelajar tak ambil maklumat yang terdapat dalam bahan, pelajar gunakan idea sendiri. Tetapi masih berkaitan dengan tema. Okey. Kemudian isi yang seterusnya sama juga. Okey, membuat kempen. Kempen. Okey, kempen. Yang kempen ini pun tidak terdapat dalam maklumat yang diberikan dalam soalan itu. Tidak ada. Yang ini ialah idea sendiri juga. Ya. Pelajar menggunakan idea sendiri juga. Okey. Bolehkah ini diterima? Masih boleh diterima sebab berkaitan dengan tema. Okey, kemudian bahagian penutup, ya, bahagian penutup. Okey, cikgu nak baca, ya. Sudah terang lagi bersulu semangat patriotisme amatlah penting dalam diri masyarakat. Betul lah. Semangat patriotik perlu dilahirkan sejak dari kecil lagi agar negara kita Malaysia tidak tercemar dan sentiasa aman. Oh, dilahirkan sejak kecil lagi, ya. Okey. Ada cadangan dan juga ada dua-dua cadangan. Tiada harapan. Harapannya ada. Oh, ada di sini sentiasa aman. Okey. Jadi kesimpulan ini pun masih boleh diterima, ya, para pelajar. Okey. Jadi selepas cikgu dah baca karangan ini daripada pendahuluan, huraian isi dan kesimpulannya, akhirnya cikgu akan memberikan penskoran. Karangan ini tahap mana? Adakah tahap cemerlang, tahap kepujian, ataupun memuaskan, ataupun tahap yang lemah? Itu caranya, ya. Itu caranya bagaimana kita nak menilai karangan para pelajar. Okey, kita tengok ya adik-adik, ya. Nah, jadi karangan ini pada hemat saya hanya layak mendapat 19 markah, iaitu pada tahap memuaskan atas. Okey, pada tahap memuaskan atas. Karangan masih menepati tema bahan rangsangan. Kan tadi masih menepati, kan? Kemudian bahasanya pun masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat. Okey, ejaan masih mengikut sistem ejaan Rumi Baharu. Kosakata karangan ini pun masih baguslah, umum, ya. Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi. Idea masih relevan dengan tema yang telah kita bincang tadi, yang telah kita nampak tadi itulah. Dan huraian idea masih jelas. Walaupun pelajar ini tidak mengambil setiap maklumat yang terdapat dalam bahan yang diberikan. Okey, jadi kepada semua pelajar, saya doakan anda, apabila anda menulis karangan bahagian A, cara mudah paling tepat
paling bagus ialah pelajar mesti bijak. Pertama, kenal pasti tema. Yang kedua, kenal pasti setiap maklumat yang terdapat dalam bahan karangan dan hurailah setiap maklumat tersebut dengan baik. Juga doakan Anda berjaya menjawab soalan karangan bahagian E dalam peperiksaan yang akan datang. Ingat para pelajar, hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Terus cemerlang, terus membaca. All the best.